Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Asy-Syaikh al-Mu'allif al-marhum al-Habib As-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa hadha Safinah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbar al-asad bi annahu Rasulullah bi annahu akhbar al-asad bi annahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famasha ma'ahu al-asad hatta awsalahu maqsadahu. Alhamdulillah, malam ini insyaallah kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Sabtu yang pertama asalnya, tapi dibawa kepada hari Sabtu yang kelima menggunakan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, kefahaman-kefahaman yang wajib diperbetulkan, hasil tangan Al-Marhum Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 111. Kitab yang terjemahan ke bahasa Indonesia ada disediakan di hadapan ini dalam troli ini oleh pihak masjid, beberapa nuskah ya. Tuan-tuan boleh ambil manfaat dari nuskah-nuskah tersebut. Muka surat 111. Tapi kita undur sedikit ke belakang, kerana dimasukkan tajuk ini adalah untuk membetulkan salah faham sebahagian umat Islam yang menolak berlakunya apa yang dikenali sebagai karamah. Kalau dari segi bahasa, karamah ini berarti kemuliaan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah berlakunya perkara-perkara yang menyalahi adat, khawarik lil adat, perkara-perkara yang mencarikan adat, yakni berlaku luar daripada kebiasaan, sebab dan musabab, yang berlaku kepada para wali, awliya Allah. Maka ini yang diistilahkan sebagai karamah, ataupun orang kita sebut keramat ya, keramat. Jadi sudah ada, lebih-lebih lagi di zaman kita ini, umat Islam sendiri yang memandang lekeh kepada karamah ini, bahkan memperolok-olokkan, mempersenda-sendakan, menyamakan karamah ini seperti cerita Power Rangers, seperti cerita kartun ya, dan sebagainya. Jadi dimasukkan oleh Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, oleh kerana sebahagian daripada mereka ini adalah golongan yang mengidolakan Al-Imam Ibn Taymiyah, maka beliau masukkan apakah pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri ya, tentang karamah ini. Kita dah sentuh dalam kuliah yang lalu, tapi kita patah balik ya, untuk refresh kembali.
Jadi pendirian Ibn Taymiyah dan karamat ini perkara-perkara yang khusus dan kemuliaan-kemuliaan ini adalah daripada satu jenis yang sama daripada sudut hukum dan juga menakalkannya. Dan tidaklah seseorang itu strict di dalam menerima cerita karamah ini sebagaimana kita itu strict di dalam menakalkan hukum hakam halal dan haram. Kita tahu umumnya para ulama tidak menerima melainkan riwayat yang sahih ataupun sekurang-kurangnya riwayat yang hasan. Kenapa? Kerana ini kita nak tetapkan halal ataupun haram, hukum hakam. Tetapi sekadar cerita karamah berlaku kepada seorang wali atau sebenarnya tidak berlaku, maka tidak strict sangat. Kerana sepaling-paling pun ceritanya berlaku atau tak berlaku, dari segi hukum akal harus boleh berlaku. Perkara itu luar dari kebiasaan. Tidak satu perkara yang mustahil, misalnya bila seseorang itu bersentuh dengan api tidak terbakar. Dari segi ketetapan adah, iaitu cause and effect, bersentuh dengan api itu adalah cause, sebab, dan hangus atau terbakar itu adalah efek, musabbab. Boleh pula satu orang bersentuh dengan api tapi tidak terbakar, itu namanya menyalahi adah, luar daripada konun asbab. Dari segi syarak, wajib kita percaya bahawa perkara itu boleh berlaku kepada para wali, kerana itu ada diceritakan dalam Quran, ada diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya yang berlaku kepada Sayyidatina Maryam alaihissalam, yang mana Sayyidatina Maryam bukan nabi tetapi berlaku perkara-perkara yang luar dari kebiasaan. Yang masyhur sekali adalah mendapat zuriat, anak tanpa berkahwin. Itu kan luar biasa. Sepatutnya tidak berlaku macam itu dari segi adat. Kalau nak dapat anak, ia kena kahwin dulu. Dan juga misalnya mendapat buah-buahan yang bukan pada musim. Ini contoh karamah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Maka wajib percaya bahawa karamah itu boleh berlaku. Tetapi bila ada dakwaan bahawa telah berlaku satu karamah kepada satu orang, adakah benar atau tidak, itu belum tentu. Kena lihat kepada orang yang menakalkan itu, boleh dipercayaikah orangnya, atau orang yang suka bercerita-cerita yang bukan-bukan. Jadi perlu diketahui terlebih dahulu kualiti perawi itu yang meriwayatkan tentang apa tu yang dikatakan karamah tadi. Dan oleh kerana karamah ini berlaku kepada para wali, kena dilihat juga orang yang dikatakan berlaku karamah pada dirinya itu orang macam mana. Takkan orang yang tak semayang, yang buat maksiat, maka jelas itu bukan karamah. Kerana karamah ini paling kurang dia berlaku kepada orang yang istiqamah di dalam menjaga agama. Jadi dua benda yang kita kena bezakan. Dari segi teori, boleh atau tidak berlaku karamah, kita wajib percaya boleh berlaku, bahkan pernah berlaku karamah kepada manusia ini. Tetapi soalan yang kedua, ada satu dakwaan, ada si fulan, ada karamah berlaku kepada dia, yang itu tak semestinya kita percaya. Boleh jadi kita ragu-ragu dengan kebenaran orang yang menakalkan, dan boleh jadi kita tahu bahawa orang yang didakwa itu bukan orang yang menjaga agama dia, bukan orang yang istiqamah, tetapi orang yang ahli maksiat dan sebagainya. Baik. Kerana perkara yang mencari adat boleh berlaku juga kepada orang jahat, boleh berlaku juga pada ahli sihir, boleh berlaku sebagai bentuk istidraj, melajakkan mereka di dalam kesesatan. Maka karamah ini kesemuanya dia berkisar di dalam cerita pribadi seseorang dan kelebihan sahaja. Dia tidak sampai kepada level menetapkan hukum, tidak sampai kepada level meyakini sesuatu akidah, tidak. Dari sinilah maka pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah tentang keramat para wali ini
sama pendirian beliau tentang kelebihan para Nabi. Sama daripada sudut mana? Bukan wali sama macam Nabi, tidak. Tapi sama-sama perkara itu boleh berlaku dari segi akal, dan sama-sama perkara itu dari segi syarak wajib kita percaya bahawa ianya boleh berlaku. Itu maksudnya. Dan telah beliau nakalkan, beliau catatkan dalam kitab-kitab beliau beberapa kejadian-kejadian karamah dan perkara yang mencari adat yang berlaku pada kurun yang pertama. Kalau kita nak kaji betul-betul kedudukan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Taymiyah ini, sanad-sanadnya, jalan periwayatannya, maka nescaya kita akan dapati sebahagian daripada cerita karamat itu statusnya adalah sahih. Ada sebahagiannya hasan, ada sebahagiannya dhaif, ada sebahagiannya sekadar makbul, bahkan ada sebahagiannya itu mardud, tertolak. Melihat kepada kualiti perawi ini tidak boleh terima cerita macam itu. Ada yang munkar dan ada yang syadz. Tapi kenapa diriwayatkan juga? Kerana ini bukan nak menetapkan hukum hakam, ini bukan nak menetapkan perkara akidah, sekadar menceritakan manaqib, kisah kehidupan seseorang dan kelebihan seseorang itu ada leniency di kalangan para ulama, termasuk Al-Imam Ibn Taymiyah. Dan antara apa yang beliau nakalkan tentang karamah yang berlaku kepada sebahagian para sahabat, iaitu yang berlaku kepada Ummu Aiman, yang beliau itu berhijrah, dan dalam perjalanan hijrah beliau itu tidak ada sebarang bekalan ataupun air, dan beliau hampir-hampir meninggal dunia kerana terlampau haus. Dan pada ketika itu dahlah beliau tu dalam keadaan berhijrah, beliau juga dalam keadaan berpuasa. Lalu tiba-tiba dalam keadaan yang demikian terdengar satu bunyi, dan beliau mendongak kepala dan melihati ada seperti satu timba yang tergantung, yang beliau minum daripada timba tersebut hingga merasa hilang kehausannya. Dan beliau selepas itu tidak pernah dahaga lagi sepanjang umurnya. Ini khariq lil adah. Tak percaya dongak ada ke timba tergantung? Tak ada. Kebiasaannya kita nak minum air, kita cari di mana. Kalau sekarang ni kan banyak mesin kowe ke, ada vending machine ke, masuk duit. Itu cara kita. Dongak tiba-tiba ada timba kita boleh minum, itu bukan satu perkara yang biasa. Maka ini berlaku kepada sahabat Nabi di kalangan wanita yang mana luar daripada kebiasaan. Jadi kita pergi kepada yang baru. Wahada safinah. Dan ini safinah. Safinah ni asal maknanya sampan ataupun perahu. Tapi safinah di sini nama orang, iaitu nama hamba Rasulullah SAW. Jadi hamba ini memberitahu kepada singa bahawa dia adalah utusan Rasulullah SAW. Ayat ini yang kalau dengar oleh sebahagian daripada orang-orang Islam sendiri zaman sekarang, dia buat main-main. Dia buat troll, dia ambil gambar singa, barangkali lah. Mana Ustaz tahu, saya nampak dalam Facebook dan sebagainya. Mereka suka buat benda-benda troll macam ini. Kerana pelik. Ada pula boleh bercakap dengan singa. Kan yang biasa, kalau singa akan menerkam kita, akan mencederakan kita. Ini boleh bercakap dan singa faham pula. Ini pelik. Tapi ini tidak mustahil. Ini namanya karamah. Bahkan dalam jalan kebiasaan pun ada je orang yang bercakap dengan singa atas dasar dilatih. Dia jurulatih. Jadi bila dia cakap macam ni, singa ikut dia. Itu bukan karamah. Itu berdasarkan latihan. Singa itu dah kenal, dah tidak menyerang dia lagi. Lalu singa itu berjalan dengannya sehingga sampai ke tempat tujuannya. As-Salis Bahadal Barra bin Malik kana idza aqsama ala Allah Ta'ala abarra qasmahu wa kanat al-harb
idza ishtaddat 'alal muslimin fil jihad yaqulun ya barra aqsim 'ala rabbik fayaqulu ya rabb aqsamtu 'alaika lima manahtana aktafahum fayahzimul adu falamma kana yaumul qadisiyah qala aqsamtu 'alaika ya rabb lima manahtana aktafahum wa ja'altani awwala syahidin famanahu aktafahum wa qutilal barra'u syahida. Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka pasti Allah akan memperkenankan apa yang dia sumpah itu. Tak semua orang macam itu. Kebiasaan orang sumpah-sumpah pun tak ada apa pun. Tapi beliau ni kalau bersumpah saja dengan nama Allah ini, pasti apa yang diminta itu Allah perkenankan. Kalau dalam peperangan yang mana kaum muslimin merasa keberatan, maknanya rasa susah nak kalahkan musuh ketika berjihad, lalu mereka akan menyeru, wahai Barra, bersumpahlah atas nama Tuhanmu. Lalu beliau berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, aku bersumpah atas namamu, berikanlah bahu-bahu orang kafir kepada kami. Maknanya minta kemenangan lah, mengalahkan orang-orang kafir. Akhirnya dengan izin Allah, musuh pun mengalami kekalahan. Ketika berlangsung perang Qadisiyah, Bara' bersumpah, aku bersumpah atas namamu ya Rabb, berikanlah bahu-bahu orang kafir kepada kami, yakni kalahkan mereka, dan jadikanlah aku orang yang pertama yang mati syahid dalam peperangan tersebut. Dan akhirnya kaum muslimin diberi bahu-bahu orang kafir, yakni berjaya mengalahkan orang kafir, dan Bara' sendiri terbunuh sebagai orang yang mati syahid dalam peperangan tersebut. Jadi kadang-kadang orang zaman sekarang dia ingat kalau ada karamah, maka tak berlakulah benda-benda yang buruk, tak berlakulah kalah, tak berlakulah sakit. Ketika ada kecoh sekejap dalam setahun atau 2 tahun yang lepas, isu adakah Nabi Khidir alaihi salam masih hidup sehingga sekarang atau telah wafat. Jadi isu ini isu yang khilaf. Sebenarnya ulama tidak seia sekata. Kenapa? Kerana dalilnya tak jelas. Dari segi hukum akal, harus sahaja sesuatu makhluk itu Allah panjangkan umurnya. Jangankan kata makhluk yang mulia, makhluk yang jahat seperti iblis juga Allah panjangkan umurnya, dia tak mati. Makhluk yang mulia seperti Nabi Isa alaihissalam, bagi dia belum wafat lagi, belum mati lagi, nanti sebelum kiamat akan turun berjuang melawan Dajjal. Jadi adakah Nabi Khidir pun macam itu panjang umur? Dari segi akal harus. Dari segi ketetapan daripada syarak tidak jelas. Ada dalil menunjukkan sepertinya telah wafat, ada dalil menunjukkan sepertinya masih hidup. Jadi benda khilaf. Benda khilaf kita kata khilaf. Jangan kita kata ini cerita mitos, ini cerita dongeng. Jadi ada orang bertanya, dia kata kalau memang Nabi Khidir alaihi salam masih hidup, kenapa umat Islam sekarang ni masih lagi susah, masih lagi ditindas, masih lagi dizalimi? Pasal itu ada negara-negara Islam yang dibom. Jadi saya pelik, macam mana pemikiran orang ini? Adakah dia berfikir kalau Nabi Khidir masih hidup, mesti orang Islam tidak mengalami apa-apa musibah? Cuba dia fikir dengan pemikiran yang cerdas. Tidakkah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulia mana Nabi Muhammad atau Nabi Khidir? Mulia Nabi kita. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup di kalangan umat Islam, berarti adakah umat Islam tidak ada yang diseksa? Adakah umat Islam tidak ada yang dibunuh? Tidak ada umat Islam yang cedera? Bahkan Nabi SAW sendiri cedera dalam peperangan. Baginda juga ditipu ujian. Jadi bukan berarti kalau ada Nabi, ada wali, maka semua benda akan berlaku sebagaimana kita angan-angankan.
Akhirnya dia kata tak ada wali. Kalau ada wali takkan umat Islam susah. Ya kenapa? Wali sekalipun dia tetap akan akur kepada takdir Allah. Kalau Allah takdirkan keburukan, takkan wali akan membantah. Terjemahan ni tak berapa tepat yang nombor 2 tu. Dia kata sebuah perahu. Memang kalau terjemah Safinah perahu. Sebuah perahu mantan budak Rasulullah SAW. Barangkali ini terjemahan secara harfiah lah. Safinah tu nama orang, bukan tak sesuai lah diterjemah perahu. Baik, seterusnya catatan. Poin daripada apa yang kita ceritakan ini adalah nak bagi tahu bahawa jangan kita itu sewenang-wenangnya menolak satu perkara yang dikatakan karamah semata-mata kerana kita rasa benda itu pelik. Yang pelik ini kadang menyalahi adat. Tapi kalau sudah jadi adat, benda yang pelik pun kita rasa tak pelik. Antaranya apa? Antaranya kejadian kita manusia. Kejadian kita ni pelik. Saya dalam gelas ni ada air. Kalau saya katakan saya celup tangan saya dalam air ni, saya akan tarik keluar seekor arnab. Pun orang rasa ni silap mata apa pula ustaz ni. Ya. Ada pula celup tangan dalam air boleh keluar arnab. Tapi kita tak perasan daripada air yang lebih sedikit daripada air dalam gelas ni Allah jadikan manusia. Kerana itu asal kejadian kita daripada air. Bukan sampai satu baldi. Air sikit saja. Kenapa kita tak rasa pelik? Kenapa kita tak nafikan bahawa manusia terjadi dari air? Kerana sudah biasa. Jadi kadang-kadang orang menolak sesuatu itu semata-mata kerana dia tidak biasa. Ini silap. Biasa itu namanya hukum adat. Dari segi hukum akal, berlakunya karamah itu harus. Dari segi hukum syarak, wajib kita percaya bahawa boleh berlaku karamah kepada para wali. Ar-Rabi' wa hadha Khalid bin Walid hasara hisnan mani'an faqalu la nuslimu hatta tashraba as-summa fasharibah falam yadurhu. Jadi inilah pahlawan Saifullahil Maslul digelar sebagai pedang Allah yang terhunus. Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu satu masa mengepung satu kota orang kafir. Lalu mereka berkeras. Jadi sebab bila orang-orang Islam menyerang orang kafir, mereka diberi pilihan supaya memeluk agama Islam. Kalau peluk agama Islam, saya selamat. Aslim, tak selamat. Masuk Islam, nanti kamu selamat. Tapi mereka tak mahu. Mereka kata kami tidak akan masuk Islam sehinggalah kalau kamu itu berani meminum racun ni. Lalu Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu meminum racun tersebut dan dengan izin Allah tidak mendatangkan sebarang mudarat. Dari segi adat, minum racun memudaratkan. Jadi sakit atau boleh jadi mati. Bila minum racun tidak memudaratkan, itu khariq lil adat. Itu perkara yang luar daripada kebiasaan. Dan bila berlaku kepada orang yang mulia seperti Sayyidina Khalid bin Al-Walid, tetapi bukanlah tahap Nabi, itu namanya karamah. Kalau Nabi namanya mukjizat. Ini pun akan diperolok-olokkan oleh orang yang tak percaya. Kata dia kalau macam tu, kita minumlah racun. Mana boleh. Kita ambil kira hukum adat. Untuk kita yang biasa, kita tahu minum racun memudaratkan, maka hukumnya haram. Tapi untuk Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, bila sampai pada satu mahkam tawakal yang mana berserah kepada Allah Ta'ala, maka hukumnya berubah. Kerana haramnya minum racun itu ada illahnya. Apa illah haram tadi? Kerana memudaratkan. Kerana boleh menyebabkan kematian. Dalam kes ini, sudah bertukar racun itu menjadi sesuatu yang tidak memudaratkan, maka sudah bertukar hukumnya, tidak lagi menjadi haram. Dalam dialog di Perlis pada 25 Jun yang lalu, ada mereka persoalkan bagaimana diceritakan seorang wali Allah, dia itu menukarkan air arak menjadi air delima lalu mereka minum. Saya kata ya, tak ada masalah. Yang masalah kalau mereka minum arak.
minum arak tu haram. Jangan pula mendakwa saya wali maka saya tak ada masalah boleh minum arak. Tidak, minum arak tu haram. Tapi yang berlaku pada mereka, arak itu telah berubah. Berubahnya arak menjadi delima itu luar biasa. Sebab itu kita kata karamah. Tapi kalau berubahnya arak itu menjadi cuka, itu biasa. Tapi kesannya sama. Yang sudah jadi cuka tidak lagi haram dikonsum, dimakan atau diminum. Yang menjadi air delima juga demikian hukumnya, kerana ilahnya sudah berubah. Al-Khamis, wa hadha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nama arsala jaishan amara alaihim rajulan yusamma Sariyah, fa bainama Umar yakhutubu faja'ala yasihu 'ala al-minbar ya Sariyah al-jabal ya Sariyah al-jabal. Faqadima Rasulul Jaishi fasa'ala faqala ya Amirul Mu'minin laqina aduwan fahazamuna fa idza bisaihin ya Sariyah al-jabal ya Sariyah al-jabal fa asnadna zuhurana bil jabali fahazimahumullah. Ini karamah yang berlaku kepada sahabat Nabi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mana beliau mengutuskan tentera untuk berperang dengan orang kafir, melantik ketua itu seorang lelaki yang dipanggil Sariyah. Jadi tentera pergi berperang. Sayyidina Umar ada berkhutbah di atas mimbar. Tiba-tiba sedang berkhutbah, Sayyidina Umar menjerit, "Wahai Sariyah, bukit. Wahai Sariyah, bukit." Maknanya pergi ke bukit. Lalu utusan daripada tentera dia balik awal ya, sebagai utusan nak bagi laporan. Kalau zaman sekarang dia tak perlulah pakai bagi melalui telefon atau apa. Yang ini zaman dahulu kena hantar wakil ataupun utusan balik bagi tahu laporan. Lalu utusan ini berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami bertempur dengan musuh. Lalu mereka itu sepertinya akan mengalahkan kami. Tiba-tiba kami mendengar jeritan, wahai Sariyah, bukit. Wahai Sariyah, bukit. Lalu kami menyandarkan belakang kami kepada arah bukit itu. Lalu Allah Ta'ala menghancurkan tentera musuh tadi." Ini juga termasuk karamah. Macam mana suara daripada jarak yang jauh boleh didengari oleh orang yang jauh. Dari segi kebiasaan nak dengar kena dekat. Kalau jauh tak dengar. Bila boleh didengari suara daripada jarak yang jauh ini khariq lil adah. As-sabi', yang ketujuh yang diceritakan, wajara mislu zalika li Abi Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, beliau bukan sahabat, beliau adalah tabi'in, orang yang soleh di kalangan generasi tabi'in. Alladhi ulqiya finnar, nasib beliau dicampak ke dalam neraka. Fa innahu masya huwa wa man ma'ahu min al-askari ala Dajlah wa hiya tarmi bil khashabi min muddiha. Summa altafat ila ashabi faqala tufkiduna min mata'ikum syai'an hatta adwa Allah azza wa jalla fihi. Faqala ba'duhum faqittu mikhlatan faqala ittabi'ni fatabi'ahu wa wajadaha qad ta'allaqat bi syai'in fa akhadhaha wa talabahu al-aswadul al-anasi lamma da'a nubuwata faqala lahu atashhadu anni rasulullah qala ma asma qala atashhadu anna muhammadar rasulullah qala na'am fa amara fa umira binarin fa ulqiya fiha fa wajaduhu qa'iman yusalli fiha wa qad sarat alaihi bardan wa salaman wa qadimal madinata ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu Umaru bainahu wa bain Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma wa qala alhamdulillahilladzi lam yumitni hatta ara min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim khalilillah.
Jadi cerita Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu taala anhu, dia telah dicampakkan ke dalam api. Iaitu ketika itu beliau bersama temannya, pasukannya, berjalan di tepi sungai Tigris. Dari benteng sungai itu, ia melemparkannya, dan Abu Muslim menoleh pada temannya, periksakanlah barang-barang kalian hingga aku berdoa kepada Allah. Lalu kata suatu orang, saya kehilangan bekas rumput. Lalu kata Abu Muslim, ikut saya. Lalu dia mengikutinya dan menemui benda yang hilang itu tersangkut, lalu dia mengambilnya. Ketika ada orang mengaku Nabi, namanya Al-Aswad Al-Ansi, Nabi palsu, dia cari Abu Muslim. Dia nak dapat pengiktirafan daripada orang soleh. Kadang-kadang orang ni dia nak buat satu benda yang tak betul, dia nak jadikan orang soleh itu sebagai dia punya promosi dia. Ni orang ni iktiraf saya. Jadi dia panggil, adakah kamu bersaksi bahawa aku adalah Rasulullah? Jadi Abu Muslim jawab, ma asma, aku tak dengar. Dia jawab macam tu. Jadi betul ke tak dengar? Ada ditanya, adakah kamu bersaksi bahawa Muhammad Rasulullah? Naam. Oh, boleh jawab pula. Tadi masa dia tanya, adakah kamu menyaksikan aku itu adalah Rasulullah, dia kata aku tak dengar. Bila tanya Nabi Muhammad, dia kata ya betul Rasulullah. Jadi Al-Aswad ni marah. Dia menyuruh supaya Abu Muslim ini dicampakkan ke dalam api. Lalu dia dicampakkan ke dalam api. Namun mereka melihat Abu Muslim sedang solat di tengah-tengah kobaran api itu. Api telah menjadi dingin dan selamat baginya. Kita jangankan kata nak solat dalam api, solat tengah panas pun kita tak lalu. Kalau kita pergi ke Makkah ke apa musim panas kan, kita cari tempat yang teduh. Tak larat kita nak semayang tengah panas. Boleh pula semayang dalam api. Itu khariq lil adah. Itu luar biasa. Lalu selepas daripada kewafatan Nabi SAW, beliau datang ke Madinah. Abu Muslim datang ke Madinah. Sayyidina Umar menyambut beliau dan mendudukkan beliau antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya Allah itu tidak mematikan aku sehingga aku sempat melihat di kalangan umat Nabi Muhammad seseorang yang diperlakukan kepadanya sebagaimana diperlakukan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Jadi benda-benda macam ini memang perkara yang pelik, ya. Tetapi kita menerimanya kerana perkhabaran itu daripada riwayat yang bagus, dan juga yang berlaku juga adalah orang-orang yang sesuai, berlaku karamah kepada mereka, ya. Sahabat Nabi, tabi'in yang soleh. Wa kana Sa'id bin Al-Musayyib fi ayyamil hurrah yasma'ul azan min qabri Rasulullah SAW awqatas salawat wa kana al-masjidu qad khala falam yabqa ghayru. Ini pun pelik. Ini pun akan dipermainkan oleh orang yang tak terima. Sa'id bin Al-Musayyib ni kalangan tabi'in. Ketika berlaku kacau belau pada masa itu, jadi beliau seorang saja yang datang ke masjid. Orang lain tak berani datang. Macam kita kata curfew lah, ya. Berlaku kacau belau pada masa itu. Tapi yang peliknya, sentiasa beliau mendengar lawangan azan datang daripada kuburan Nabi SAW pada waktu solat. Padahal masjid pada ketika itu tidak ada orang lain melainkan dirinya sendiri. Azan kita selalu dengar pada masjid. Siapa yang azan? Bilal lah, muazzin. Azan keluar daripada kubur itu khariqul adah. Tapi boleh berlaku.
Wa kana Amru bin Aqabah ibnu Furqan yusalli yawman fi shiddatil harqan fa azallathu ghamamah wa kana sam'u yahmihi wa kana as-sub'u yahmihi wa huwa yar'a rikabu ashabi la'annahu kana yahtalitu ala ashabihi fil ghazwi annahu yukhdimuhu. Jadi berlaku kepada Umar ibn Uqbah bin Farqad satu hari solat di siang hari yang sangat panas, tapi awan-awan itu memayunginya, melindunginya, dan binatang buas melindunginya. Saat beliau mengawasi, ditulis ni kereta, iaitu kenderaan, bukan kereta. Kerana dia telah mensyaratkan bahawa beliau akan berkhidmat kepada teman-teman pada waktu perang. Ini contoh-contoh lah ya. Maknanya jangan kita tolak kemungkinan berlakunya karamah ini, walaupun kita masih boleh tidak percaya kepada dakwaan karamah kepada orang tertentu, itu mungkin. Wa kana Mutrif bin Abdullah bin Syakir idza dakhala baitahu sabbahat ma'ahu aniyatu wa kana huwa wa sahibu lahu yasiruna fi zulmah wa ada'a lahum ma tarqusu. Ini yang terakhirlah waktu kita dah nak isyak, dan memang dalam kitab ini pun yang ke-10, iaitu Mutrif bin Abdullah jika masuk ke rumah, maka bekas-bekaslah rumahnya itu ikut bertasbih bersama dia. Dengar, biasanya kalau ada pun tasbih, manusia yang tasbih, kita tak dengar tasbih makhluk lain. Tapi ini boleh kedengaran, ini satu perkara yang pelik ya. Dan bila-bila berjalan dalam kegelapan, maka di hujungnya itu ada cahaya ya, yang menerangi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama taradu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal aqlu minkum.